Sukan Negara, platform terbaik perkukuh semangat dan ukhuwah masyarakat pelbagai kaum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Asyati Osman. Hari Sukan Negara 2024 HSN 2024 platform terbaik perkukuh semangat ukhuwah perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, HSN membuktikan keprihatinan kerajaan dalam mengiktiraf kepentingan sukan dalam membentuk masyarakat yang cergas, produktif dan bersatu padu. HSN 2024 telah dijadikan sebagai agenda nasional dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan atau sporting nation. Selari dengan konteks Malaysia Madani, usaha memperkasakan masyarakat ini perlu ditingkatkan, terutamanya untuk memastikan golongan muda cergas dan sihat. Aspek kesukanan ini perlu diangkat ke satu aras yang tinggi supaya dapat meningkatkan keyakinan rakyat dan martabat negara melalui kejayaan atlet di peringkat antarabangsa. Jelas beliau selepas menyempurnakan sambutan HSN 2024 peringkat Negeri Perlis. Penganjuran Hari Sukan Negara telah disambut selama sedekad sejak tahun 2015 hingga 2023. Penganjurannya telah mencatatkan penyertaan sehingga 36 juta orang. Lebih 4.5 juta rakyat menyertai pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi di seluruh negara sempena Hari Sukan Negara HSN 2024 hari ini. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata sambutan HSN peringkat kebangsaan di Putrajaya pula berjaya menarik lebih 30,000 penyertaan dalam 64 jenis aktiviti sukan. Menurutnya, sambutan HSN yang diperkenalkan pada 2015 adalah bertujuan untuk membudayakan dan merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat. What we want is rakyat Malaysia ada kesedaran bahawa sukan ini penting dan kalau semua rakyat mempunyai tabiat untuk bersukan bersama dan ini merupakan gaya hidup, kita akan kurangkan kos rawatan di Malaysia. Bila kita ada peruntukan yang berkurangan untuk rawatan, kita mempunyai peruntukan yang lebih untuk pembangunan sukan yang lain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sukan Negara peringkat kebangsaan 2024 di dataran Putrajaya. HSN di seluruh negara disambut hari ini kecuali di Sarawak yang disambut esok. Sementara itu di Terengganu, seramai lebih 5,000 orang memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2024 HSN 2024 peringkat Terengganu. Penganjurannya antara lain membudayakan dan memupuk potensi murid dalam bidang sukan. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adenan berkata program berkenaan mampu mencungkil potensi golongan muda dalam bidang sukan sehingga berjaya di peringkat antarabangsa. Melalui platform ini juga kita mengharapkan kita dapat mewujudkan konsep perpaduan yang tinggi dalam kalangan anak-anak kita, pelbagai kaum dan menjadikan sukan ini sebagai platform untuk perpaduan negara. Di Labuan, penglibatan pelbagai lapisan masyarakat mewarnai sambutan HSN 2024 yang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Hampir 8,000 orang hadir untuk menyertai pelbagai aktiviti serta acara sukan dan rekreasi yang dianjurkan. Majlis turut meraikan atlet Sukma dan para Sukma Labuan yang berjaya membawa pulang pingat pada tamasya penganjuran sukan itu di Sarawak baru-baru ini. Sambutan itu disempurnakan oleh Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq. Manakala di Johor, Hari Sukan Negara Johor FM 2024 dan Jelajah Sekawan Bintang Radio Klasik sempena konsert Mestika Asmara Loka di perkarangan Auditorium Permatasari Johor Bahru berlangsung dengan meriah. Program diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk Zumba, Aktif Gasak, #CergasAktif, jualan agro madani Fama edisi Johor FM dan Jom Karaoke bersama Radio Klasik. Pemimpin dan pentadbir pendidikan disaran agar menguasai perkembangan teknologi baharu terutamanya kecerdasan buatan AI. Ia bagi memastikan mereka tidak ketinggalan sekaligus dapat melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengetua, guru besar serta guru perlu sekurang-kurangnya memastikan pelajar mereka tahu mengenai istilah AI. Beliau berpendapat bidang AI sangat relevan dan jika gagal menguasainya, negara akan ketinggalan jauh. Menurutnya, teknologi AI juga selari dengan teras utama Kementerian Dalam Negeri KDN. Ia menunjukkan potensi besar dalam memastikan keselamatan negara dipertingkatkan secara lebih proaktif dan cekap. Beliau berkata AI mampu menjadi alat yang signifikan dalam membina masa depan Malaysia yang lebih selamat dan sejahtera. Beliau berkata demikian pada bicara eksekutif Madani bertajuk peranan pemimpin Madani dalam memartabatkan manusiawi dan menyejahterakan masyarakat di Institut Aminuddin Baki, Citra malam tadi. Sebanyak 1,091 projek naik taraf sekolah daif seluruh negara telah diluluskan dengan kos RM8.5 bilion sehingga tahun ini. Pelaksanaan itu melibatkan 339 projek di Sabah, 400 di Sarawak dan 352 di Semenanjung Malaysia. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan memaklumkan setakat 11 Oktober, 717 projek telah siap, 183 dalam pembinaan, 176 di peringkat prabina dan 15 sedang dinilai semula. Tempoh pembinaan projek berbeza dari 6 hingga 36 bulan bergantung pada skop dan keperluan. Kerajaan menubuhkan pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR untuk memantau pelaksanaan projek. KPM juga menubuhkan jawatan kuasa pemandu dan teknikal serta melaporkan status projek dalam mesyuarat Majlis Tindakan Malaysia Madani. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah dan Perlis semakin berkurangan setakat pukul 8 pagi tadi. Manakala bilangan penduduk terjejas di Perak dan Johor kekal. Di Kedah, 4 PPS telah ditutup membabitkan 3 PPS di daerah Baling dan 1 di daerah Kubang Pasu, menjadikan 18 PPS masih aktif setakat pukul 12 tengah hari. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zin menerusi kenyataan berkata secara keseluruhan 2,610 orang dari 792 keluarga ditempatkan di PPS di 4 daerah. 3 PPS di daerah Baling yang ditutup ialah Sekolah Kebangsaan SK Siong, SK Tunku Habsah dan Dewan Tun Razak. Di Perlis, bilangan penduduk turun kepada 124 orang berbanding 140 malam tadi dengan 2 PPS masih beroperasi. Manakala di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 17 orang daripada 3 keluarga dengan kesemua penduduk masih ditempatkan di PPS SK Seribu Nut Batu Pahat. Dan di Perak, Sekretariat JPBN memaklumkan jumlah masih kekal dengan 136 orang daripada 40 keluarga yang berlindung di 2 PPS di Kerian sejak seminggu lalu. 2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. Will mark the 10th anniversary of the ASEAN Community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Selamat datang ke Malaysia. Thank you. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan segala tindakan Malaysia tatkala mempengerusikan ASEAN pada tahun depan akan diputuskan secara konsensus. Beliau berkata Malaysia yang mengambil alih kepimpinan ASEAN memilih tema keterangkuman dan kemampanan bagi mencerminkan aspirasi kemajuan bersama tanpa ada pihak yang tercicir.
Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri berkata Malaysia akan membawa ASEAN mengharungi masa depan dengan yakin, memperkukuh dan memperluas kerjasama ekonomi serantau. Menurut Datuk Seri Anwar, tahun 2025 menandakan satu detik penting bagi ASEAN kerana meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhan Komuniti ASEAN dan memperkenalkan Wawasan Komuniti ASEAN 2045. Malaysia mengulangi hasrat untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau sifar bersih GHG menjelang 2050. Ia dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat pemimpin komuniti sifar pelepasan Asia AZEC kedua di Laos. Perdana Menteri berkata inisiatif di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR menetapkan sasaran untuk Malaysia dengan matlamat mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050. Tambahnya, Malaysia percaya AZEC memainkan peranan penting dalam peralihan ini melalui kerjasama serantau dan usaha kolektif untuk memajukan penyelesaian tenaga mampan. Perdana Menteri menegaskan bagi meningkatkan keterjaminan tenaga, Malaysia menyeru ahli AZEC memperhebatkan pelaburan dalam sektor tenaga termasuk menyediakan sokongan pembiayaan berterusan untuk gas asli sebagai bahan api peralihan. Selepas hampir 2 minggu dikuatkuasa, Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 dilihat diterima baik majoriti rakyat Malaysia. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Tembakau dan FCTC, Dr. Nurhaliza Zakaria berkata, sebagai permulaan pendekatan secara didikan diperkenal sebelum beralih ke fasa tindakan. Penguasaan secara pendidikan. Maksudnya dia memberi nasihatlah untuk kepatuhan kepada akta dan peraturan yang baru. Jadi kita bagi tempoh kepada mereka lah. Mungkin dalam 6 bulan, mungkin setahun, bergantung kepada situasi. Sementara itu, penguatkuasa juga telah mula melakukan pemantauan di lokasi-lokasi larangan merokok di seluruh negara sejak dikuatkuasa 1 Oktober lalu. Sebanyak 1,638 premis di Melaka diperiksa dalam 42 operasi bersepadu dilaksana sempena penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 setakat semalam. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka Datuk Ngewe Hee Sam berkata setakat ini tiada kesalahan di kompaun, namun 7 kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan iaitu 6 kesalahan di bawah Seksyen 16-2 merokok di kawasan larangan merokok iaitu di tempat makan dan 1 kesalahan di bawah Seksyen 17-1 merokok bagi orang belum dewasa. Kita sudah ke kedai makanan, tempat makan, kita ada pergi 297. Premis perniagaan 1046 dan kedai sebanika 74 lah. Kedai runcit 86, premis kerajaan ada 2, kedai web 18. Kedai dobi 2, sekolah dan institusi 1, stesen minyak 2 dan tempat awam 1. Ini premis yang kita selama 10 hari dah kita ada operasi. Kualiti bacaan Al-Quran peserta tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 menunjukkan peningkatan ketara. Ketua Pengarah JAKIM selaku pengerusi Jemaah Hakim, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, elemen penilaian terhadap peserta telah ditambah baik menjadikan proses menilai tidak mudah. Kalau kita benar-benar mengikuti mutu bacaan, mutu hafazan di waktu pagi atau waktu siang dan mutu bacaan tilawah di waktu malam, ada yang menampilkan mutu bacaan yang baik. Namun begitu, ada juga kedapatan muka-muka baharu yang mana kita meletakkan satu andaian ataupun tawaran agar mereka ni menyertai agar semangat untuk menyertai hafazan dan juga tilawah Al-Quran ini di negara mereka akan dapat dipertingkatkan. Tengok dari segi pencapaian itu kebanyakannya sudah bagus kalau kita banding dengan dululah. Sebab banyak saluran-saluran lain yang boleh mereka contoh ataupun kori-kori lain yang dapat mereka contoh.
Jadi itu ada perubahan lah bagi kita. 15 hakim dari pelbagai negara ditampilkan dengan mengekalkan beberapa hakim dari Maghribi dan Turkiye selain hakim baharu dari Arab Saudi dan Indonesia. Program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET perlu dirangka mengikut permintaan dan tidak bergantung kepada penawaran semata-mata. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur, Profesor Insinyur Dr. Azman Senin berkata, setiap institusi pengajian harus meletak keperluan industri sebagai penanda aras pembangunannya. Kalau di UNICAN ni kita belajar program bachelor, kita mendapat sijil profesional tambahan. Saya sebagai contoh, kalau kita di bidang teknologi rail, pelajar-pelajar kita boleh mendapat sijil profesional daripada Institute of Railway Signal Engineers di dalam bidang signaling. Dan kalau di dalam bidang electrical, mereka boleh mendapat sijil profesional sebagai chargeman sehinggalah ke peringkat B0. Ya. Itu antara perkara yang kita lakukan di peringkat UNIKL untuk menambah value kepada graduan kita. Kecoh dengan kehadiran kapal Cina di pelabuhan Pulau Pinang. Seorang pemimpin pembangkang yang pernah kaitkan lawan politik dengan komunis dakwa keberadaan aset tentera itu mencurigakan. Seorang rakan separti pula cuba beri bayangan yang kehadiran kapal ada kaitan dengan beberapa insiden pencerobohan asing. Turut dikesan hantaran tak masuk akal yang tuduh negara telah dijual kepada Beijing. Semakan pasukan biar betul mendapati semua dakwaan itu tak berasas. Ini kerana kapal dimaksudkan masuk ke negara ini secara sah. Menurut Exco Pulau Pinang, 2 kapal latihan bersama pelajar Universiti Ketenteraan berada di negara ini bagi membuat kunjungan silaturahim. Dan ini bukan kali pertama aset tentera asing berlabuh di Malaysia. Sebaliknya, terdapat beberapa lagi kapal tentera negara luar yang singgah di sini bagi tujuan rasmi. Elak cetus kebimbangan, tak perlu cipta sensasi dengan sebar ancaman yang tak wujud. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Sebanyak 105% kes dilawati berjaya direkodkan hasil pelaksanaan operasi Banci Pertanian 2024. Hasil bancian itu menjadi asas kepada penyediaan petunjuk keterjaminan makanan dan pembangunan pangkalan data statistik pertanian bersepadu. Jelas Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Ramahidin, pada peringkat awal pelaksanaan terdapat 1,177,556 iaitu mewakili 98.4% isi rumah dan 19,753 atau 1.6% pertubuhan perniagaan yang aktif. Ini diikuti 1,256,593 atau 105% kes dengan catatan 59,284 nilai tambahan bagi pegangan pertanian baharu. Bancian dijalankan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM itu bertujuan mendapatkan struktur dan ciri-ciri sektor pertanian komprehensif. Selain mendapatkan gambaran menyeluruh sektor pertanian negara meliputi tanaman, ternakan, perikanan dan akuakultur serta perhutanan dan pembalakan. Tambahnya, DOSM bersama agensi pertanian yang terlibat akan turun ke 162 daerah di seluruh negara untuk membuat semakan serta pengesahan angka bancian dalam tempoh 2 minggu bermula semalam sehingga 24 Oktober ini. Perbincangan dibuat dengan semua agensi pertanian agar pengumpulan data berbentuk tinjauan dan persempelan dibuat bagi memperolehi hasil maklumat secara berkala. Banci pertanian akan terus dikemaskini secara berkala untuk merangka dasar yang lebih tepat dan berkesan bagi masa depan sektor pertanian negara.
Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan kerja lapangan Mopping Up Banci Pertanian 2024 di Langkawi. Kementerian Sumber Manusia Kesuma menerusi Institut Latihan Perindustrian ILP Kepala Batas antara penggerak pemerkasaan TVET Tahfiz. Pemberian dana hampir RM400,000 dalam belanjawan 2024 membuka peluang pendidikan kemahiran profesional kepada golongan hufaz di Pulau Pinang. Laporan Zatul Ikmah Muhammad Nur. Lantaran itu, pembangunan bakat tempatan perlu segera melalui pengislahan G2 supaya selari dengan kehendak majikan dan industri. Menerusi belanjawan 2024, RM6.8 bilion diperuntuk kerajaan bagi memperkasa bakat TVET. Daripada jumlah itu, RM17 juta khusus buat pelaksanaan TVET Tahfiz. ILP Kepala Batas memanfaatkan peluang tersebut dengan mewujudkan program buat golongan hufaz dan hasilnya 93% dari graduan lepasan pertama berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Peruntukan membabitkan pembiayaan RM10,000 untuk setiap pelajar sepanjang 2 tahun pengajian. Pembiayaan meliputi kos fasiliti pembelajaran, pengangkutan dan makanan. Actually, program TVET Tahfiz ni, kita di peringkat awal dulu, kita dapat peruntukan daripada bahagian penyelesaian Bumi Putera Pulau Pinang, ICU, Jabatan Perdana Menteri, sejumlah lebih kurang RM375,000 untuk program tu dilaksanakan selama 2 tahun. Dalam konteks TVET Tahfiz ni, apa yang kita buat, pertama kita latih sendiri pelajar-pelajar tahfiz berkenaan daripada pusat-pusat tahfiz yang sedia berkolaborasi dengan ILP. Lagi satu adalah kita ILP sediakan kepakaran untuk bantu pusat tahfiz untuk mereka jadi satu pusat yang boleh orang kata apa melaksanakan program itu secara sendiri. Selain melatih pelajar dari Madrasah Al-Aminiyah Bertam Tahfiz Vokasional, ILP Kepala Batas turut menyediakan kepakaran dan konsultasi kepada Kompleks Pengajian Tahfiz Ahmadiyah di Bidung Kedah. Ini bagi membolehkan satu kompleks tahfiz bertauliah yang mampu beroperasi sendiri diwujudkan. Semua dari segi tajaan pelajar kita dalam bidang kursus tertentu dalam bidang kemahiran. Alhamdulillah kita dapatlah daripada pihak ILP lebih kurang 25 orang kita dapat tajaan penuh. Kita mendapat kerjasama baik daripada ILP Kepala Batas sejak secara tidak rasmi sejak 2018. Sehinggalah kita berusaha untuk menjadikan Tahfiz Ahmadiyah sebagai pusat kita panggil sebagai pusat pentaulihan secara rasmi, dan alhamdulillah kita mendapat pentaulihan daripada Kementerian Sumber Manusia. 23 daripada 25 graduan lepasan pertama TVET Tahfiz ILP Kepala Batas kini melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di pelbagai institusi pengajian. Dulu waktu di Tahfiz dulu hanya sekadar belajar Al-Quran betul dengan akademik, tapi bila ditajar dengan kursus elektrik ni lagi nampak cerah masa depan tu. Boleh nampak sebab belajar elektrik ni kan kemahiran kita kan. Sebab kami dah ada jadual kami, dah ada masa kami study, kami ambil akademik, ada masa kami pergi satu Ahad main belajar IP. Senin hingga Jumaat kami ada akademik, kami belajar. Tak kacau untuk bahagian KV. Ya, bila saya masuk tahfiz ni saya ingat macam dekat hafal Quran macam tak ada apa, tapi bila saya hafal Quran, bila duk ngapai-ngapai tiba-tiba pengurusan perkenalkan TVET kat situ baru saya nampak kata walaupun hafal Quran sahaja tapi rezeki tu main neri. TVET dia main kemahiran yang kita tak sangka. Dia punya perancangan Tuhan lagi elok daripada perancangan kita lah. Zatul Ikmah Muhammad Nur, RTM. Suruhanjaya Security Malaysia SC merekodkan 3,380 aduan dan pertanyaan berkaitan pelaburan pada suku ketiga tahun ini. Pengarah Eksekutif dan Ketua Kaunsil SC, Yu Yi-Ti berkata angka ini menunjukkan peningkatan drastik sebanyak 28% berbanding tahun lalu.
Jumlah itu merangkumi skim penipuan baharu dan canggih menggunakan teknologi manipulasi video dan audio. More worrying as well, we have seen also a lot of new scams coming out. You know, things like deepfake technology being used and all that, superimposing high-profile personalities, making reference to high-profile companies. And this is where, as the SC, SMM, we detect, we will then come out with media releases to warn the public. Our hope, of course, is to hopefully the public takes the time to read and understand. Bagi suku ketiga, hampir 190 penipuan dan aktiviti tanpa lesen baharu ditambah ke dalam senarai amaran pelabur. Ini menjadikan jumlah terkini yang tersenarai sebanyak 1,311 entiti. Tiga pemimpin dari 9 negara Kesatuan Eropah EU menggesa serangan di Gaza dan Lebanon dihentikan segera. Gesaan itu dibuat dalam satu sidang kemuncak di Cyprus semalam. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menyifatkan tindakan Israel ke atas pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di selatan Lebanon sebagai tidak boleh diterima. Kecaman itu turut disokong oleh Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez. Ketiga-tiga negara itu mempunyai kira-kira 2,000 tentera dalam misi pasukan interim PBB di Lebanon UNIFIL. Macron berkata Perancis tidak akan bertoleransi terhadap kejadian seumpama itu jika ia berulang. Dalam satu kenyataan bersama, ketiga-tiga pemimpin itu menyifatkan serangan berkenaan melanggar resolusi Majlis Keselamatan 1701 yang menyatakan hanya PBB dan tentera Lebanon boleh berada di selatan negara itu. Sementara itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengecam serangan Israel yang berlaku berhampiran ibu pejabat Nakora UNIFIL di selatan Lebanon. Beliau mengecam tindakan itu dalam satu sidang media semasa sidang kemuncak ASEAN di Vientiane, Laos semalam. Menurutnya, tembakan terhadap premis PBB yang mencederakan dua pasukan pengaman itu adalah pelanggaran undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tegasnya, penjaga keamanan mesti dilindungi oleh semua pihak yang berkonflik dan insiden ini tidak boleh diterima dan ia tidak boleh diulangi. Tahap kemajuan keseluruhan pelaksanaan projek pembinaan fasiliti sukan menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2028 di Kelantan mencapai 25%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya yakin pembinaan kemudahan sukan termasuk sebuah stadium baru di Pasir Putih mampu disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Jadi setakat sekarang, Alhamdulillah kita tak ada projek sakit, semua berjalan dengan lancar. Mungkin kalau ada pun faktor cuaca dan sebagainya itu dapat kita atasi. Semua ni perlukan masa lah, tapi kita yakin with the deadline yang kita bagi iaitu sebelum 2028 mesti kena siap. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.